Assalamualaikum dan apa khabar murid-murid? Bertemu lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Tajuk yang akan cikgu sampaikan pada minggu ini ialah Zaman Air Batu. Subtajuk ada dua, iaitu Kenali Zaman Air Batu. Yang kedua, Garis Masa Zaman Air Batu Akhir. Standard pelajaran 2.1.1, 2.1.2 dan K2.1.5. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 58 hingga 63. Tajuk 1. Kenali zaman air batu. Zaman air batu ialah zaman bumi dilitupi oleh air batu yang tebal disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Zaman ini berlaku dalam tempoh yang lama. Maksudnya di sini murid-murid, pada jutaan tahun dahulu bumi kita dilitupi oleh ais dalam tempoh yang agak lama juga. Ini disebabkan oleh penurunan suhu yang sangat ketara, menyebabkan seluruh tempat di bumi dilitupi oleh air batu. Pada zaman air batu akhir, telah berlaku proses pengglesiaran atau kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Pencairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat. Okey, di sini murid-murid, pada zaman akhir air batu peringkat akhir telah berlaku glasier, iaitu pencairan air batu, dan ini menyebabkan paras air laut meningkat. Hasilnya bumi seperti sekarang ni, banyak daratan dan juga lautan. Sebelum tu bumi dilitupi oleh ais ataupun air batu. Okay, sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran dalam tajuk ini, mari kita lihat glosari ataupun maksud istilah-istilah yang akan digunakan semasa murid-murid belajar. Okay, yang pertama, pengglesiaran. Maksudnya bongkah air batu yang besar bergerak perlahan-lahan dan mencair ke permukaan bumi. Dulu apabila bumi dilitupi air batu, terdapat banyak bongkah-bongkah air batu yang sangat besar. Dan apabila suhu bumi meningkat, air batu mula mencair. Berlaku pergerakan air batu. Pergerakan itulah yang dinamakan pengglesiaran. Maksud kedua ialah kala. Kala bermaksud masa atau waktu. Istilah yang ketiga ialah Kuala Quaternaire, iaitu zaman bermula 2.5 juta tahun yang lalu. Manakala istilah yang keempat iaitu epok. Epok bermaksud subunit dari masa 70 juta tahun dahulu hingga kini. Maksudnya epok tu garis masa yang berlaku dalam tempoh 70 tahun zaman air batu. Baik murid-murid, dalam sejarah dunia, zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali. Zaman air batu akhir berlaku pada kala Quaternaire yang dibahagikan kepada dua epok, iaitu Pleistocene dan Holocene. Maksudnya di sini murid-murid, bumi kita ini telah mengalami 5 kali zaman air batu.
Manakala di akhir zaman air batu terdapat dua epok, iaitu yang dikenali sebagai Pleistocene dan Holocene. Jangan tanya cikgu apa maksud Pleistocene, apa maksud Holocene. Sebenarnya istilah ini merupakan istilah yang digunakan untuk dua epok tadi, dua epok ataupun garis masa dalam zaman air batu. Okey, mari kita lihat dua epok zaman air batu akhir. Dia ada zaman air batu akhirnya dia ada dua epok. Yang pertama epok Pleistocene. Pada zaman epok Pleistocene, suhu bumi rendah dan banyak kawasan ditutupi air batu. Boleh dikatakan hampir keseluruhan bumi dilitupi oleh air batu pada epok Pleistocene. Pada zaman ini, manusia mula mengetahui cara membuat api. Sebab suhu yang sejuk, manusia memerlukan haba untuk memanaskan badan. Jadi, manusia pada zaman ini telah tahu cara untuk menghasilkan api. Pada zaman ini juga tanah dataran menjadi lebih luas. Zaman akhir air batu. Zaman sebelum tu, zaman yang 5 kali 4 kali zaman air batu tu, tanah datarannya kurang. Lepas tu bila zaman akhir air batu tu, tanah dataran menjadi lebih luas. Okey, mari kita lihat epok Holocene pula. Pada waktu ini, suhu bumi mula meningkat. Makin panas lah. Meningkat tu maksudnya makin panas. Kalau suhu menurun maksudnya makin sejuk. Pada zaman ini, air batu mula mencair. Air batu dah cair. Sebelum tu, zaman Pleistocene tu masih banyak terdapat air batu di merata tempat di bumi. Pada zaman Holocene, suhu meningkat, air batu mula mencair. Kemudian paras air laut meningkat. Bila air batu cair, air batu ni mengalir ke kawasan tanah rendah dan menjadi laut. Okey, apa pengajaran yang dapat kita peroleh? Pengajaran atau iktibar yang dapat kita peroleh dari pelajaran yang kita belajar dalam tajuk pertama tadi. Yang pengajaran yang boleh kita peroleh ialah kita perlu peka dan prihatin kepada suhu bumi yang mempengaruhi kehidupan. Kalau murid-murid perhatikan, bumi sekarang semakin panas kan. Kita duduk dalam rumah pun di musim PKP ni terpaksa menggunakan aircon sepanjang masa sebab suhu sangat panas. Suhu sangat panas, terutamanya dalam bulan Mac hingga Julai ni kan, bulan 6 ni, bulan 7. Suhu di Malaysia ni agak panas. Jadi memerlukan aircon. Jadi bila suhu panas, ia menandakan perkara yang tidak baik kepada hidupan bumi. Jadi kita kena menjaga alam sekitar supaya alam sekitar ni tidak tercemar dan selamat diduduki oleh kita. Okey, mari kita lihat tajuk kedua pula, iaitu garis masa zaman air batu akhir. Okey, garis masa zaman air batu akhir berlaku pada kala Quaterna, pada epok Pleistocene dan epok Holocene. Maksudnya macam cikgu cakap tadi,
zaman air batu di bumi ni berlaku 5 kali. 5 kali. Jadi yang terakhir ni, zaman air batu akhir ni, ada dua dipanggil kala quaterner. Zaman air batu akhir ni diistilahkan sebagai kala quaterner. Dalam kala quaterner ini ada subunit juga, ada subunit iaitu epok Pleistocene dan epok Holocene. Okey, mari kita lihat garis masa. Garis masa zaman air batu akhir ataupun dipanggil sebagai kala quaterner. Zaman air batu akhir ni dikenali sebagai kala quaterner. Okey, dibahagi kepada dua zaman. Dua zaman dalam zaman air batu akhir ni ada dua era. Era yang pertama 2.5 juta tahun hingga 11,700 tahun dahulu. Lama juga kan era Pleistocene ni. Maksudnya berlaku dari 2.5 juta tahun dahulu. Bayangkan. Kemudian epok yang kedua iaitu bermula dari 11,700 tahun dahulu hingga kini. Yang waktu ni dipanggil sebagai kinilah yang sekarang ni kita berada dalam epok Holocene. Epok Holocene. Sebelum tu 11,701 tahun dahulu itu dalam epok Pleistocene. Okey, pada zaman air batu akhir, terutamanya pada era epok Pleistocene, terdapat haiwan yang hidup. Haiwan yang hidup pada zaman air batu yang di merata-rata tempat di serata bumi ni, hampir keseluruhan bumi zaman epok Pleistocene, dia tak sama haiwan yang hidup pada zaman tu dan haiwan yang hidup pada zaman Holocene, zaman kita ni. Terdapat tiga contoh haiwan yang hidup zaman Pleistocene, iaitu yang pertama harimau bertaring lengkung. Harimau sekarang taringnya boleh disimpan ke dalam mulut kan, tak nampak. Kalau dia menganga mulut baru nampak. Tapi harimau zaman Pleistocene tu taringnya terkeluar dari mulut, dipanggil harimau bertaring lengkung. Yang kedua sloth. Binatang sloth. Yang ketiga gajah purba iaitu mammoth. Ketiga-tiga haiwan ni hidup pada epok Pleistocene. Jadi haiwan apa yang hidup pada epok Holocene? Haiwan yang hidup pada epok Holocene, haiwan yang wujud sekarang lah. Sebab kita berada dalam epok Holocene. Sekarang ni berada dalam epok Holocene. Jadi tak perlu nak ceritalah haiwan yang hidup pada zaman epok Holocene. Jadi bila orang tanya haiwan apakah yang hidup pada zaman epok Holocene tu, haiwan yang murid-murid nampak sekarang. Tapi haiwan yang hidup pada epok Pleistocene, tiga contoh, iaitu haiwan bertaring lengkung, sloth dan juga mammoth ataupun gajah purba. Okay, berdasarkan garis masa zaman air batu akhir, kita dapat mengkaji perubahan yang berlaku terhadap hidupan dan bumi. Murid-murid boleh nampak kan, pada zaman epok Pleistocene tu, kawasan bumi pada waktu epok Pleistocene hampir semua kawasan dilitupi oleh ais. Kemudian binatang yang hidup pada zaman itu pun berbeza kan, biasanya berbulu tebal, bertaring besar, gading besar, sebab mereka ataupun haiwan ni memerlukan suatu objek yang boleh menebuk air batu lah untuk mencari makanan kan.
Kemudian bila berlakunya masuk pula era Holocene, um, haiwan haiwan yang hidup pada zaman Pleistocene tu mungkin pupus ataupun telah berubah bentuk kan, berubah bentuk uh, sesuai dengan perubahan persekitaran dan juga suhu bumi pada era Holocene. Okey, murid-murid, untuk lebih memahami berlakunya pencairan air batu pada zaman air batu akhir, kira-kira 11,700 tahun dahulu, kita boleh buat projek kecil supaya murid-murid lebih memahami bagaimana air batu mencair dan kesannya dari kecairan air batu tersebut. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 63. Okey. Murid-murid boleh sediakan beberapa peralatan dan juga bahan untuk membuat model pencairan air batu. Okey, yang pertama iaitu air batu, yang kedua cawan, kertas, pen penanda, pinggan plastik dan pewarna biru. Okey, langkah yang pertama, sediakan ketulan air batu yang telah dicampur dengan pewarna biru. Maksudnya sini murid-murid perlu membuat ketulan air batu. Okey, sebelum tu masukkan pewarna-warna biru, kemudian letak dalam peti bahagian beku. Okey, langkah yang kedua, bila air batu dah beku, keluarkan dari peti, ambil letak pada cawan. Cawan tu berada di tengah-tengah pinggan kertas tadi. Air batu letak pada atas cawan. Okey, yang seterusnya biarkan air batu itu selama 15 minit ataupun 20 minit sehingga air batu tu cair keseluruhannya lah. Okey, langkah yang keempat, bila dah cair, murid-murid tandakan sempadan air tersebut. Jadi apa yang cikgu boleh cakapkan di sini, kita boleh andaikan air batu tadi ialah bongkah air batu. Kemudian berlaku pencairan. Bila berlaku pencairan, air tadi melimpah ke kawasan rendah. Dan kawasan rendah ni, bila air melimpah kawasan rendah tu menjadi laut. Menjadi laut. Dan kawasan tinggi yang tepi pinggan tu adalah daratan. Kawasan yang tak kena air adalah daratan. Umpama daratan sekarang lah, yang daratan yang kita duduk sekarang ni merupakan kawasan yang tinggi. Kawasan yang rendah, air batu cair, dia mengalir ke kawasan rendah dan menjadi laut. Okey, mari kita lihat hasil kajian yang cikgu buat dalam model pencairan air batu. Murid-murid boleh tonton video. Cikgu ada buat video juga. Yang ni dalam slide ni cikgu masukkan gambar. Okey, ni yang cikgu buat. Pinggan, cikgu dah tulis siap-siap. Yang keseluruhan pinggan tu dianggap sebagai bumi. Kemudian di tepi pinggan tu tanah tinggi, dan di bahagian pinggan yang bahagian tengah tu adalah tanah rendah. Kemudian air batu, bongkah air batu berada atas cawan. Okey, dalam 20 minit, air batu mula mencair, mencair dan menitis ataupun mengalir ke bahagian rendah. Boleh kita andaikan yang air warna biru tu menjadi lautan, dan kawasan tinggi menjadi daratan. Okey, yang cikgu tanda tu adalah kawasan limpahan air tadi, air batu yang mencair tadi. Okey, murid-murid boleh buat sendiri, mengikut panduan dalam buku teks muka surat 63. Okey, nanti murid-murid boleh rujuk link video
cikgu dalam projek model pencairan air batu, ada video yang cikgu sediakan, video lain daripada slide ni. Okey, mari kita lihat pula latihan. Latihan ini murid-murid boleh cetak dan tampal dalam buku tulis. Bagi murid-murid yang tidak mempunyai pencetak ataupun printer, murid-murid boleh menyalinnya. Salin je kalau tak ada printer. Bagi yang ada printer bolehlah print. Boleh print, boleh cetak. Kemudian tampal dalam buku dan jawab. Okey, ini soalan-soalannya. Murid-murid boleh rujuk buku teks. Masa nak jawab tu baca buku teks halaman 58 hingga 63. Semua soalan-soalan yang cikgu buat ni, cikgu ambil dari buku teks. Jadi ini adalah pilihan jawapan. Ada 12 pilihan jawapan. Terdapat 10 soalan. Murid-murid perlu menjawab 10 soalan. Okey. Ini soalan 1 hingga 7. Pada zaman air batu akhir berlaku proses atau kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Proses apa? Ada cikgu terangkan tadi kan. Okay, yang kedua, pencairan air batu menyebabkan paras. Paras apa meningkat? Bila air batu cair, dia jadi apa kan? Yang ketiga, penggelesiran berlaku apabila bongkar air batu besar. Apa maksud penggelesiran tadi? Penggelesiran. Maksud dia kan. Okay, yang keempat, kala bermaksud kala masa atau kala kuaterner pula, zaman bermula bila kan. 6 ialah subunit dari 70 juta tahun hingga kini. Apa istilahnya kan. Okey, yang ni pula epuk apa? Suhu bumi meningkat, air batu mula mencair, paras air meningkat. Ni era epuk apa? Okey, soalan yang ke-8, tengok penyataan di atas. Suhu bumi rendah dan banyak di kawasan dilitupi oleh air batu. Ni epuk apa? Masa kawasan semua dilitupi oleh air batu. Okay, manusia mula mengetahui cara membuat api. Yang ketiga, tanah dataran menjadi lebih luas. Okay, penyataan di atas merujuk kepada epuk. Epuk apa? Bila semua kawasan dilitupi ais, manusia mula pandai menghasilkan api. Dan juga dataran ataupun tanah yang lebih luas. Okay, 9 epuk Pleistocene dan epuk Holocene terkandung dalam garis masa zaman air batu akhir yang dikenali sebagai apa kan? Yang epuk, ada 2 epuk tu duduk dalam zaman apa? Dipanggil apa kan? Okay, yang ke-10, senaraikan 3 contoh haiwan yang hidup pada zaman epuk Pleistocene. 3 haiwan yang cikgu terangkan tadi. Okay, kalau dah jawab, itu saja. Kalau ada apa-apa masalah boleh tanya cikgu di saluran Telegram ataupun WhatsApp. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.